Hai, selamat datang ke channel Mari Belajar Matematik. Dalam video ini kita akan bincangkan matematik tingkatan 4 bab 1 praktis kendiri 1.1f soalan 1 yang ada di muka surat 23 buku teks Anda. Praktis kendiri ini ada dua soalan sebenarnya. Tapi disebabkan soalan ini memerlukan masa yang agak panjang untuk diterangkan, maka saya telah pecahkan penerangan praktis kendiri ini kepada dua video yang berlainan. Kalau Anda suka penerangan saya selepas Anda tengok video ini, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan juga sharekan video ini kepada rakan-rakan Anda supaya mereka pun boleh belajar bersama-sama dengan Anda ya. Jadi sekarang mari kita tengok buku teks muka surat 23. Praktis kendiri 1.1f. Tentukan punca bagi setiap persamaan kuadratik yang berikut dengan kaedah penfaktoran. Kita tengok soalan 1E dulu. X kuasa 2 tolak 3, X tolak 10 sama dengan sifar. Untuk soalan ini, kalau kita tengok betul-betul, soalan ini sudah disusun dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C kan? Oke? Jadi, sekarang apa yang kita perlu buat ialah kita perlu bandingkan bentuk AM dengan soalan itu. Dan kita akan dapati A sama dengan 1, B sama dengan negatif 3, dan C sama dengan negatif 10. Disebabkan A ini ialah 1, maka kita boleh gunakan cara yang saya akan buat ini untuk mencarikan punca kepada soalan ini ya. Yaitu, saya kena fikirkan apakah dua nombor yang apabila didarab akan menghasilkan C, dan apabila ditambah akan menghasilkan B. Jadi, apakah nombornya? C ialah negatif 10. So, kita boleh fikir-fikirkan negatif 10 ini 1 darab negatif 10 boleh jadi juga negatif 1 darab 10. Boleh jadi juga negatif 2 darab 5. Juga boleh jadi 2 darab negatif 5. Oke? So, dari gabungan C, kita carikan mana satu apabila ditambah akan menghasilkan B. Jadi, kalau 1 tambah negatif 10 akan dapat negatif 9. Negatif 1 tambah 10 akan dapat positif 9. Negatif 2 tambah 5 akan dapat positif 3. 2 tambah negatif 5 akan dapat 2 tolak 5, dapatlah negatif 3. Jadi, bila kita sudah buat sampai sini, dah jumpa B dan jumpa C yang boleh memuaskan keadaan untuk dapatkan B, maka kita sudah dapat langkah kerja yang seterusnya. Yaitu, kita akan ambil ini dan pecahkannya ke dalam dua kurungan. Yang pertama di sini dan yang kedua di sini.
Disebabkan 2 ini adalah positif, maka dia akan jadi ada satu tambah di sini lah. Lepas itu, belakang ini sama dengan sifar, dan depan ini letak 1x, dan ini pun 1x. Ini ialah langkah kerja yang pertama selepas soalan. Yang ini, semua ini ya, dia sekadar penerangan saya lah. Kalau kamu sudah pandai, memang kamu tidak akan tulis semua ini nanti. Oke, apa yang kamu akan tulis hanyalah ini soalannya. Lepas itu, pergi ke ini, langkah kerja yang pertama. Dan lepas itu, kita akan ada X tambah 2 sama dengan sifar. Ataupun X tolak 5 sama dengan sifar. Dan jawaban akhir X sama dengan negatif 2 ataupun X sama dengan positif 5. Jadi inilah cara untuk mencarikan punca soalan 1E. Seterusnya kita pergi soalan 1B. X kuasa 2 tolak 10X tambah 16 sama dengan sifar. Yang ini E-nya pun 1. Kalau E-nya 1, oke, kita akan pergi tengoklah B-nya sama dengan negatif 10, C-nya ialah 16. So, kita akan fikirkan apakah nombor yang bila didarab akan menghasilkan 16. Dan apakah nombor yang sama juga apabila ditambah akan menghasilkan negatif 10. Oke. Jadi, pilihan yang ada banyak. 1 darab 16, 16. Negatif 1 darab negatif 16 pun dapat 16. Lepas tu apa lagi? Negatif 2 darab negatif 8. Lepas tu ada lagi positif 2 darab positif 8. Ada lagi tak? Ada kan? 4 darab 4. Dan negatif 4 darab negatif 4. Jadi, banyak-banyak pilihan kan? Dari pilihan-pilihan ini, kita perlu carikanlah mana satu bila ditambah menghasilkan negatif 10. So, kalau untuk yang pertama ini, 1 tambah 16 dapat 17. Lepas tu, negatif 1 tambah negatif 16 akan jadi negatif 17. Negatif 2 tambah negatif 8 dapat negatif 10. Sudah jumpa B. Maka, kita sudah jumpa langkah kerja kita yang seterusnya, yaitu yang ini. Kurungan, 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 kurungan sama dengan sifar. Negatif 2, negatif 8, depan letak X, ini pun letak X. Jadi inilah jawaban langkah kerja yang pertama untuk soalan 1B. Lepas tu X sama dengan 2 ataupun X sama dengan 8. Inilah jawapan untuk 1B. Seterusnya kita tengok soalan 1C pula. 1C, 3X kuasa 2 tolak 5X tambah 2 sama dengan sifar. Yang ini E-nya bukan 1. E-nya adalah 3. Maka kita tak boleh guna cara tadi lah. Cara yang kita boleh gunakan ialah cara ini. Yaitu, kita akan pecahkan soalan ini kepada 3 bahagian. Yang bahagian pertama ini kita panggilnya depan. Dan sini tengah, dan ini ialah belakang. Lepas itu, kita akan pergi ke tepi sini, mana-manalah. Tuliskan depan, belakang, tengah. Lepas itu, di sini 3X kuasa 2, di bawah depan dulu lah. Dan di bawah belakang tu akan tuliskan positif 2. Yang mesti sama dengan soalan.
Dan tengah-tengah ini, yang sini akan tuliskan yang tengah itulah negatif 5x. Selepas itu, kita kena fikirkan apa yang darab dengan apa boleh menghasilkan depan ini 3x kuasa 2. Apa yang darab dengan apa boleh menghasilkan positif 2. Untuk depan dan belakang ini, ialah guna darab. Manakala untuk yang tengah ini, gunakan tambah. Nah, apa yang kita akan tambah di tengah tu bergantung dengan apa yang kita letak di depan dan belakang. Sekarang, mari kita tengok-tengok. Kalau 3x kuasa 2, kita boleh pecahkannya menjadi 3x. X di sini. Jadi 3x darab x, 3x kuasa 2. Lepas itu, kalau belakang ini, 2. 2 ini ada berapa pilihan? 1 darab 2 ataupun negatif 1 darab negatif 2. Jadi sekarang, mari kita letaklah cuba-cuba. Ini boleh dipanggil sebagai kaedah cuba jaya juga. Sebab memang perlu cubalah, tak cuba takkan jumpa jawapan. Sini letak negatif 1. Sini letak negatif 2. Tengok jadikah tidak? 3 darab negatif 2 menghasilkan negatif 6x. X darab negatif 1 menghasilkan negatif x. Tambah akan jadi negatif 7x. Maka tak betul. Kalau macam itu, terpaksalah cuba lagi sekali. Sekarang, cuba 1 dengan 2 pula. Positif memang takkan hasilkan negatif lah kan? Maka, tak boleh jadi juga. Kalau itu pun tak boleh jadi, mungkin kita boleh letak negatif 2 di atas, negatif 1 di bawah. Tengok jadi ke tidak kali ini ya. So, 3x darab negatif 1 menjadi negatif 3x. Lepas itu, x darab negatif 2 menjadi negatif 2x. Negatif 2x kalau ditambah dengan negatif 3x menghasilkan negatif 5x. Maka ini bermaksud kita sudah jumpa apa yang kita mahu. Yaitu ini dalam satu kurungan, ini pula dalam satu kurungan. Menjadi 3x tolak 2, x tolak 1 sama dengan sifar. Dan seterusnya kita akan ada x sama dengan 1 ataupun 3x tolak 2 sama dengan sifar. X sama dengan 2/3. Maka itulah jawapan 1C. Sekarang kita pergi ke soalan 1D pula. 1D. 2x kuasa 2 tambah 8x tolak 24 sama dengan sifar. Yang ini, dia ada dua cara yang kita boleh gunakan. Satu, macam soalan C ini. Yang kedua, cara kedua ini ialah kita akan bahagi seluruh soalan ini dengan 2. Kenapa boleh buat macam itu? Kamu tengok ini ya. Yang ini 2. Ini positif 8. Ini negatif 24. Ketiga-tiga sebutan ini boleh dibahagi dengan 2 kan? Dan sifar ini memang juga boleh dibahagi dengan 2 lah. Dia akan dapat sifar juga. Maka, saya boleh ringkaskan soalan ini menjadi x kuasa 2 tambah 4x tolak 12 sama dengan sifar. Dan kalau sudah buat sampai sini, maka E sudah menjadi 1. Maka kita akan ada B lah sama dengan 4 dan C sama dengan negatif 12. Dan ini juga bermaksud kita perlu fikirkan gabungan C dan B. C
1 darab negatif 12 boleh. Ataupun negatif 1 darab 12. Ataupun 2 darab negatif 6. Ataupun 6 darab negatif 2. Ataupun negatif 3 darab 4. Ataupun negatif 4 darab 3. Banyak pilihan kan? Selepas itu, mari kita cuba-cuba tambahkan mereka lah. Tengok mana satu boleh dapat 4. 1 tambah negatif 12 sama dengan negatif 11. Negatif 1 tambah 12 sama dengan positif 11. 2 tambah negatif 6 menghasilkan negatif 4. 6 tambah negatif 2 menghasilkan 4. Sudah jumpa Pi. Maka inilah yang kita mahu. Alih benda ini ke dalam kurungan menjadi kurungan sama dengan sifar. 6 sini, negatif 2 sini. 6 sebanyak positif, sini letak tambah. Dan ini letak X, sini letak X. Inilah langkah kerja yang kedua. Dan selepas itu kita akan ada X sama dengan negatif 6 ataupun X sama dengan 2. Inilah jawapan 1D. Seterusnya kita pergi ke 1I. 2X kuasa 2 tambah 3X tolak 9 sama dengan sifar. Yang ini tak sama dengan D. Di mana kamu tak boleh bahagi ini dengan 2, bahagi ini dengan 2, bahagi ini dengan 2, bahagi ini dengan 2. Untuk ringkaskan, boleh tapi nanti akan dapat pecahan. Lagi teruk nak buat. Maka yang ini hanya boleh diselesaikan dengan cara inilah. Depan, tengah, belakang. Depan, belakang, tengah. Lepas itu 2X kuasa 2, negatif 9, dan 3X. Dan fikir-fikirkan, coba 2X dengan X. Dan negatif 9 ni boleh jadi negatif 1 darab 9. Ataupun boleh jadi negatif 9 darab 1. Ataupun boleh jadi negatif 3 darab 3. Ada 3 pilihan sini. Nak guna mana satu? Cubalah. Oh. Cuba dengan sini letak negatif 3. Sini letak 3. Cubalah. Jadi 2X darab 3 menghasilkan 6X. X darab negatif 3 menghasilkan negatif 3X. Negatif 3X tambah 6X menghasilkan 3X. Maka inilah benda kita nak tu, yaitu ini 2X tolak 3, satu kurungan. Lepas itu X tambah 3, satu lagi kurungan, sama dengan sifar. Dan jadilah 2X tolak 3 sama dengan sifar. 2X sama dengan 3. X sama dengan 3/2. Ataupun X sama dengan negatif 3. Inilah jawapan soalan 1I. Seterusnya kita pergi ke soalan 1F pula. 4X kuasa 2 tolak 3X tolak 10 sama dengan sifar. Yang ini juga pecahkan kepada depan, tengah, belakang. Depan, belakang, tengah,
Lepas tu ini adalah 4x kuasa 2. Ini adalah negatif 10. Dan ini negatif 3x. Ini adalah darab. Ini adalah tambah. Apa yang darab dengan apa boleh menghasilkan 4x kuasa 2? Oh, banyak kan? Yang ini dia boleh jadi 4x darab x. Boleh jadi 2x darab 2x. Dan ada lagi lah, tapi kita tak akan buat yang lain. Kita nak pecahkan x mah. So, kita tidak akan tulis 4x kuasa 2 darab 1 lah. Ataupun 2x kuasa 2 darab 2. Dan seterusnya, negatif 10 ini. Apakah pilihan yang kita ada? Negatif 1 darab 10. Negatif 10 darab 1. Negatif 2 darab 5. Negatif 5 darab 2. Ada 4 pilihan. Jadi sekarang mari kita coba-cobalah. 2x kuasa 2. 2x kuasa 2. Saya coba dengan ini dulu lah. Lepas itu, sini coba negatif 5. Dan sini 2. Tengok jadikah tidak? 2x darab 2 menjadi 4x. 2x darab negatif 5 menjadi negatif 10x. Negatif 10 tambah 4. Jadi, negatif 6. Bukannya negatif 3x. Maka ini bermaksud tak boleh guna ini loh. Seterusnya, kalau kita coba dengan negatif 1, 10. Kalau kita tengok-tengok 2 darab 10 sudah 20. Maka tak mungkin lah. Jadi, coba tukar depan ini pula. 4x dengan x. Tengok bolehkah tidak? Dan lepas itu coba letak sini negatif 2, sini 5. Coba. Sebab 5 darab negatif 2, negatif 10 4 darab negatif 2 dapat negatif 8. X. X darab 5 dapat 5x. 5x tambah negatif 8. X. Dapat negatif 3x. Maka dengan itu, sudah jumpalah langkah kerja yang seterusnya, yaitu 4x tambah 5. X tolak 2 sama dengan 0. Dan 4x tambah 5 sama dengan 0. Ataupun x tolak 2 sama dengan 0. Yang ini kalau kamu pandai, kamu boleh ringkaskan langkah kerja juga. Dan seterusnya 4x sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5 per 4. Dan yang kedua ini X sama dengan 2. Jadi inilah jawaban untuk soalan 1F. Sekarang mari kita pergi tengok soalan 1G pula. 1G. Negatif 3x kuasa 2 tolak x tambah 14 sama dengan 0. Ini depan, ini tengah, ini belakang. Jadi depan ini, belakang sini, tengah sini. Sini negatif 3x kuasa 2. Sini 14 positif. Sini ialah negatif x. Dan mari kita letak inilah. Negatif 3x dengan x. Cuba. 14. Cuba 7 dengan 2. Tengok jadikah tidak? Negatif 3x darab dengan 2. Dapat negatif 6x. X darab 7. Dapat 7x. 7x
tambah negatif 6X dapat positif X. Tak jadi. Kalau tak jadi, coba yang lain lah. Apa kata kita letak negatif ini di X ini? Dan coba lagi dengan 7 dan 2 itu. 3X darab 2 dapat 6X. Negatif X darab 7 dapat negatif 7X. Selepas itu negatif 7X tambah dengan 6X dapat negatif X. Sudah jumpa apa yang kita nak cari itu. So, 3X tambah 7 negatif X tambah 2 sama dengan sifar. Dari sinilah, ha? Ini adalah ini. Ini. Jadi, kita akan ada 3X tambah 7 sama dengan sifar, ataupun negatif X tambah 2 sama dengan sifar. Dan X akan sama dengan negatif 7 per 3, ataupun X sama dengan 2. Jadi inilah jawaban 1G. Seterusnya kita bagi tengok soalan 1H pula. X kuasa 2 tolak 5X sama dengan sifar. Yang ini tak ada C kan? Lagi senang kalau tak ada C. Kita boleh faktorkan X kedua saja menjadi X tolak 5 sama dengan sifar. Ini kamu sudah belajar sewaktu kamu di tingkatan 2. Bagaimana faktor? Ini yang saya belajar saya lah. Buat pembahagian berulang. X letak sini, X kuasa 2 bahagi X dapat X. Lepas itu negatif 5X bahagi X dapat negatif 5. Maka hasillah yang ini. Lepas itu kita akan ada X sama dengan sifar, ataupun X tolak 5 sama dengan sifar. Dan X samalah dengan 5. Dan seterusnya kita pergi ke soalan terakhir dalam video kita hari ini, yaitu 1I. X kuasa 2 tolak 4 sama dengan sifar. Yang ini memang gunakan apa yang kamu sudah belajar di tingkatan 2 dulu, yaitu E kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan E tambah B, E tolak B. Jadi kalau kita bandingkan ini dengan ini dengan ini, kita akan dapati bahwa B kuasa 2 ini ialah 2 kuasa 2. Lepas itu kita adalah ini, X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 sama dengan X tambah 2 X tolak 2. Maka kita akan ada X tambah 2 X tolak 2 sama dengan sifar, dan X sama dengan negatif 2 ataupun 2. Jadi inilah jawaban 1I. Dengan itu, habislah perbincangan kita untuk bahagian pertama perbincangan praktis kendiri 1.1F. Kalau Anda rasa video ini memuaskan, pastikan Anda subscribe channel saya supaya apabila saya telah siap video untuk soalan kedua, kamu boleh dapat berita yang paling awal. Dengan itu, terima kasih sebab berada bersama-sama saya sehingga sekarang, dan sehingga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye and see you again.